Dalam dunia ini, kita bukan sahaja hidup dengan benda yang boleh dilihat dengan mata kasar seperti monyet, semut, lipas dan lain-lain. Kita juga hidup bersama dengan banyak benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman, bakteria, COVID Wuhan dan jin. Adakah jin seperti bakteria? Ada baik, ada jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam Sembang Al-Quran. Jin merupakan makhluk Allah yang diciptakan daripada api. Mata kita tidak mampu untuk melihatnya, tetapi sebenarnya jin sedang melihat kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, malah berusaha menyesatkan kita. Adakah jin ini baik atau jahat? Kita sering salah tanggap akan makhluk ini. Sejak dahulu lagi banyak kepercayaan karut terhadap jin. Sampai kan kadang-kadang kalau dalam hutan nak buang air pun, tok nenek cucu tumpang buang air ya. Apa hutan ni milik jin ke? Cakap dengan siapa tu? Amalan minta izin jin ni sebenarnya dah lama diamalkan masyarakat Arab dahulu kala. Mereka percaya jin ada kuasa istimewa dan ada pelbagai lagi kepercayaan karut tentang jin ini. Ada yang kata jin tahu benda-benda gaib sampai dijadikan pembantu tukang telik untuk ramal masa hadapan. Padahal dalam Al-Quran membuktikan jin tidak tahu perkara gaib. Ada dalam kisah kewafatan Nabi Sulaiman, surah Sabah ayat 14. Ada yang menyembahnya, ada juga yang tak percaya akan kewujudannya. Bagi mereka, apa yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar adalah tidak wujud. Licik logik syaitan nak hasut ni. Mata tidak melihat Tuhan, maka Tuhan tidak wujud. Habis tu, mata tidak dapat melihat akal, adakah manusia tiada akal? Tak semua jin tu jahat, ada juga yang baik. Rujuk ayat 11, ada pelbagai golongan jin. Siap ada yang mengaku akan keesaan Allah, ayat 20. Dan ayat 22, jin mengakui hanya Allah tempat berlindung. Jin juga terpesona dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Kisahnya begini. Ada segerombolan jin sedang melakukan perjalanan menuju ke satu tempat diberi nama Tihamah. Tak pasti apa tujuan mereka. Ada yang mengatakan ingin menyiasat. Sebelum ini, dikatakan jin sering naik ke langit untuk mencuri dengar rahsia dari langit. Tiba-tiba, mana-mana jin yang naik ke langit nak curi dengar rahsia, kena panah petih. So, jin pun nak cari tahu apa sebabnya. Sedang dalam perjalanan, tiba-tiba lalulah jin ni di suatu kawasan dan terdengar bacaan Quran yang indah. Geng-geng jin ni terhenti nak dengar bacaan Al-Quran. Kita tahu sendiri bagaimana kelajuan jin dalam surah An-Naml. Begitu pantas jin Ifrit memindahkan singgahsana Ratu Balqis ke tempat Nabi Sulaiman. Sekelip mata sahaja. Punya laju jin berjalan, berlari ke terbantah. Yang penting tengah laju memandu, dengar je bacaan Al-Quran. Boleh pula dia tekan break, nak dengar kejap. Nabi Muhammad sedang baca surah Ar-Rahman di dalam solat subuh baginda. Khusyuk jin-jin ni mendengar sampai habis. Nabi habis solat. Terus jin-jin ni berjumpa Nabi. Nabi ajar Islam kepada jin. Geng-geng jin ni pun masuk Islam. Dan terus sahaja rombongan jin ini pulang ke perkampungan jin. Dan dia terus sampaikan Islam. Maka gemparlah dunia jin. Ada yang terima, ada juga yang menolak. Tetapi ada riwayat lain yang mengatakan yang Nabi tidak berjumpa pun jin ni. Wallahualam. Ada riwayat mengatakan peristiwa ini berlaku baru sahaja selepas Nabi pulang daripada Taif. Kita tahu sendiri bagaimana kisah Nabi dihalau, dibaling batu oleh penduduk Taif. Punya teruk Nabi dihina, dihalau manusia yang mempunyai akal. Tiba-tiba jin yang dianggap jahat, boleh pula dia terpesona dengan bacaan ayat Al-Quran. Malah terus masuk Islam, siap sampaikan kepada kaum jin yang lain. Seolah Allah nak hantar golongan yang menguatkan Nabi, percaya, beriman ajaran baginda. Benda paling Nabi gembira tak lain adalah dapat meramaikan umatnya masuk ke syurga. Begitu cantik perancangan Allah ini. Kita lihat sikit ayat dalam surah jin ni. Ayat yang pertama, jin berkata akan mereka takjub dengan ayat Al-Quran. Jin pun boleh takjub dengan ayat Al-Quran, apatah lagi kita, manusia.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dengar je ayat ni, terus berkata dalam ayat 2, Quran ini memberi kami petunjuk. Ya Allah, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan. Jin pun sedar siapalah makhluk nak dustakan nikmat Allah yang terlalu banyak ini. Ayat yang ketiga, jin mentauhidkan Allah dan menegaskan dan menyangkal orang-orang yang melakukan syirik, menyatakan Allah tidak beristeri, beranak. Ayat 4, 5, jin menegur akan siapa yang berlaku syirik, termasuk orang yang bodoh dan biadab. Dengar tu, jin dah tegur dah tu. Baiklah, saya tidak ingin panjangkan di sini. Surah yang menarik untuk dibaca dan dikaji, khusus surah jin menceritakan perihal jin. Alangkah mulia nilai keimanan. Jin tidak mulia, ia jadi mulia kerana iman. Ada yang mengatakan sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Saya tidak berapa setuju. Jin juga akan masuk syurga. Surah Ar-Rahman ayat 56. Jin juga diberi taklifan sama seperti manusia dan akan terima balasan syurga, neraka di akhirat kelak. Cuma memang Allah muliakan manusia lebih dari sekalian makhluk. Surah Al-Isra ayat 70. Sebaik jin adalah sejahat manusia adalah seolah mengatakan semua jin ni jahat. Makhluk jahat mana boleh masuk syurga? Wallahu alam. Yang ni boleh rujuk tafsir Ibn Katsir, tafsir Qutubi dan lain-lain tafsir. Apa yang penting ingin saya lontarkan di sini? Yang pertama, bagaimana jin bila dengar ayat Al-Quran boleh berhenti dari meneruskan perjalanan yang penting, tertarik kagum dengan ayat Al-Quran, malah tersentuh, ingin tahu lebih lanjut, beriman, terus nak sampaikan kebenaran ini. Bagaimana pula reaksi kita bila mendengar ayat Al-Quran? Yang kedua, kita selalu beragapan tanpa ilmu yakin. Kita anggap jin tidak wujud, tapi Allah kata wujud. Kita anggap jin tahu perkara ghaib, tetapi dalam kisah kewafatan Nabi Sulaiman membuktikan jin sebaliknya. Jika ada kesempatan saya akan ceritakan kisah ini. Ada yang anggap jin itu Tuhan, tetapi jin sendiri menafikannya, malah dia menegaskan keesaan Allah. Yang ketiga, jin yang kita anggap jahat boleh jadi lebih mulia dari kita kerana keimanannya. Kita sendiri yang tentukan diri kita nak jadi lebih hina daripada jin ke nak jadi lebih mulia. Wallahu alam. Sekian saja sembang Quran pada kali ini. Moga kita sama-sama dapat manfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Moga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.